Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Mingguan Dunia Asia. Antara bahan yang dimuatkan minggu ini, taufan Sanba melanda Kepulauan Okinawa, Jepun, menjejaskan beratus-ratus penduduk setempat. Di Malaysia pula, Taman Tema Legoland dibuka secara rasmi sekaligus menjadikannya Taman Tema Legoland pertama di Asia Tenggara. Dengan pembukaan Taman Tema tersebut, ia semestinya menjadi salah sebuah destinasi yang mesti dikunjungi oleh seisi keluarga. Manakala lebih daripada 3,000 ikan emas dipertandingkan dalam pertandingan ikan emas tercantik antarabangsa di China. Pertandingan tersebut menilai ikan-ikan emas berdasarkan beberapa kriteria utama termasuk memiliki sisik yang cantik. Ikuti laporannya bersama Husin Ismail. Jepun sekali lagi dilanda taufan yang membawa angin kencang dekat pusat puting beliung. Taufan Sanba menghala ke Kepulauan Okinawa Selatan Jepun Ahad lalu menyebabkan kira-kira 300 penerbangan terpaksa dibatalkan, manakala jalan-jalan raya juga ditutup sementara perkhidmatan feri dihentikan. Fenomena itu turut menyebabkan lebih daripada 400 penduduk pindah ke beberapa buah sekolah awam, manakala lebih 59,000 kediaman tidak menerima bekalan elektrik. Di Thailand pula, kebanyakan wilayah terjejas berikutan beberapa kejadian banjir dan tanah runtuh akibat hujan lebat, termasuk wilayah-wilayah utara, selatan dan beberapa bahagian pusat negara itu. Paras air Sungai Yom yang mengalir dari wilayah Sukhothai terus naik sehingga mencecah 30 kepada 50 cm, menyebabkan benteng banjir sementara terjejas. Banjir juga berlaku di utara wilayah Pichit dan Angtong. Hujan lebat yang berterusan juga menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh di selatan wilayah Ranong. Perdagangan sempadan antara Thailand dan Myanmar turut terganggu apabila keadaan ombak di Laut Andaman tidak selamat bagi bot-bot nelayan. Lebih daripada 100 penunggang motosikal yang melanggar peraturan jalan raya terpaksa menolak motosikal masing-masing sekurang-kurangnya sejauh 5 km menuju ke Balai Polis Batu Uban selepas ditahan dalam satu operasi di kawasan Jalan Bukit Gambir, Pulau Pinang, Malaysia. Operasi Ops Samseng Jalanan selama 6 jam ini telah mengesan pelumba haram yang sedang berlumba dan melakukan aksi berbahaya. Semasa operasi, beberapa surat saman dikeluarkan melibatkan kesalahan lalu lintas, manakala beberapa buah kereta yang diubah suai juga ditahan. Ribu ikan emas dipertandingkan bagi mencari nasib untuk mendapat gelaran ikan emas tercantik di dunia dalam pertandingan ikan cantik antarabangsa di Pusat Persidangan dan Pameran Antarabangsa Selat Fuzhou, wilayah Fujian baru-baru ini. Pertandingan yang pertama kali diadakan ini melibatkan penyertaan dari 14 negara termasuk Brazil, Indonesia dan Malaysia yang menilai beberapa kriteria utama termasuk bentuk badan, gerakan renang dan warna sisik ikan yang dipertandingkan. Dari semua penyertaan, seekor ikan emas gergasi seberat 1.75 kg terpilih memenangi pertandingan itu. Panel Hakim Peraduan berkata ikan ini sungguh jarang ditemui, manakala salah seorang daripada mereka berkata ikan ini merupakan yang terbesar pernah dilihatnya.
Seorang guru yang cacat anggota membuktikan dia mampu untuk memberikan pendidikan kepada lebih 800 orang murid di sebuah sekolah daerah Qinghai, China. Meskipun kehilangan kedua belah tangannya sejak berusia 4 bulan dalam satu kebakaran dan hanya menerima pendidikan setakat sekolah tinggi, Ma Fuzing, 53 tahun, telah menghulurkan bakti dalam bidang pendidikan selama 32 tahun. Dalam tempoh itu, lebih 30 anak didikannya berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan universiti. Seorang anak perempuannya kini juga mengikut jejak langkahnya menjadi seorang pendidik. Juga di China, seorang penjual sayur menjadi terkenal di bandar Beijing kerana kebolehannya dalam menghasilkan karya tulisan. Yo Chizong, berusia 40 tahun dari timur wilayah Anhui, berada di bandar Beijing sejak 15 tahun lalu bagi mencari rezeki. Tanpa mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, dia mampu menghasilkan dokumen yang merekodkan sejarah keluarganya sejak tahun 2009. Dalam tempoh 3 tahun seterusnya, Yo telah menulis lebih daripada 200,000 perkataan. Ketika ini dia aktif menulis tentang pengalaman keluarganya pada tahun 1982, iaitu pada tahun ibunya meninggal dunia. Minatnya dalam penulisan juga semakin kuat setelah salah seorang anaknya telah menghadiahkannya sejenis kertas graf untuk sekolah rendah dari Kazakhstan. Di Tokyo, Sabtu lalu, para penduduk meraihkan Festival Sanma musim luruh kali ke-17 atau Pacific Sori dengan menikmati hidangan ikan sori secara percuma. Kira-kira 5,000 ikan sori yang disumbangkan dari bandar Kesenuma, wilayah Miyagi, dipanggang dan dijadikan sup semasa festival ini. Meskipun tangkapan ikan sori kurang memberangsangkan pada tahun ini berikutan suhu laut yang tinggi berbanding hari biasa, namun itu tidak mematahkan keinginan para penduduk di Tokyo untuk meraihkan festival ini dengan menikmati ikan tersebut sepuas-puasnya. 美味しいからもうどんどん食べて復興になったらいいなと思います。去年はですね、私たち、涙を流しながらサンマを焼きました。今年はですね。 Juga di Jepun, sebatang pokok pine di wilayah Iwate yang masih berdiri kukuh selepas tsunami melanda negara itu tahun lalu ditebang dan akan dipamerkan di lokasi yang sama sebagai lambang pembinaan semula kawasan ini. Pokok pine yang juga dikenali pokok ajaib ini merupakan satu-satunya pokok yang masih kukuh selepas tsunami melanda di bandar Takata Matsubara yang pernah melihat kira-kira 70,000 pokok pine lain juga ditanam. Kebanyakan penduduk merasa sedih apabila pokok ini ditebang, namun pokok ini akan dihantar ke sebuah loji bagi proses pengawitan. Lebih 500 orang murid dari 137 buah sekolah di Korea Selatan ikut serta dalam acara renang merentasi Sungai Han Seoul baru-baru ini. Untuk kali ke-17, acara tahunan ini diadakan. Mereka perlu berenang merentasi sungai sejauh 1 kilometer sebelum sampai ke tempat penamat. Guru Besar Sekolah Rendah Dokso, Kuen Sang-ok menjelaskan tujuan di sebalik acara itu adalah bagi menaikkan semangat serta meningkatkan tahap kesihatan dalam kalangan murid sekolah berkenaan selain harapan penyatuan semula Korea Utara dan Selatan satu masa nanti dengan membolehkan mereka menyeberang sungai Daedong di Korea Utara.
Beberapa pelajar sangat berpuas hati dengan pencapaian masing-masing setelah berjaya menyeberangi sungai itu meskipun pada permulaannya mereka merasa bimbang untuk menyertai acara ini. Bagi memastikan keselamatan mereka terjamin, beratus-ratus anggota keselamatan telah ditempatkan di kawasan acara dengan lebih 10 buah bot penyelamat. Beribu-ribu pengunjung membanjiri kawasan Iskandar, Johor, Malaysia untuk berhibur bersama keluarga di Taman Tema Legoland Malaysia yang dibuka secara rasmi Sabtu lalu. Menjadi taman tema Legoland pertama di Asia Tenggara, taman ini menyediakan pelbagai permainan, pertunjukan dan tarikan bagi hiburan setiap keluarga dan kanak-kanak berumur antara 2 hingga 12 tahun. Dengan lokasinya yang agak strategik, taman tema ini setentunya sangat mudah untuk dikunjungi oleh penduduk tempatan Singapura dan seluruh rantau ini. Legoland Malaysia menjadi taman Lego ke-6 yang dibina di dunia selepas Denmark, United Kingdom, Jerman dan Amerika Syarikat yang boleh memberikan pengalaman interaktif dan pendidikan bagi seisi keluarga. Bagi mereka yang sangat meminati permainan Lego, taman ini semestinya menjadi salah sebuah destinasi yang mesti dikunjungi, manakala bagi golongan kanak-kanak pula berada di taman tema ini sememangnya satu pengalaman yang unik dan menyeronokkan. Dibina menggunakan kira-kira 50 juta blok mainan Lego, taman tema di Bandar Nusa Jaya ini mempamerkan kira-kira 15,000 model di sekitar taman. Di Miniland, kanak-kanak berpeluang untuk mengenali bandaraya dan mercu tanda sesebuah negara yang sangat dikenali di rantau Asia, termasuk Tembok Besar China, Purah Tanah Lot di Indonesia serta Menara Petronas Malaysia di Kuala Lumpur. Pada masa yang sama, penggemar Lego dari pelbagai peringkat umur boleh mencipta rekaan dari permainan ini di Build and Test Center. Bagi memajukan lagi taman tema ini pada masa akan datang, beberapa perancangan telah disusun termasuk pembinaan taman air dan juga hotel yang kini dilaksanakan sebelum dibuka rasmi pada tahun hadapan dan tahun 2014. Rantau ASEAN dianggap sebagai rantau terbaik bagi kawasan pemeliharaan biodiversiti kerana menjadi tempat bagi 20% biodiversiti dunia meliputi kekayaan biodiversiti negara-negara ASEAN yang berbeza-beza. Mesyuarat ke-22 Kumpulan Kerja ASEAN mengenai pemeliharaan alam dan biodiversiti di Myanmar itu telah membincangkan pelbagai agenda termasuk kemajuan pelan pemeliharaan biodiversiti serta kerja-kerja yang dilaksanakan di rantau ASEAN. Di Thailand pula, pengeluar satu tambun satu produk OTOP disaran untuk membuat persiapan baik menjelang Community Economy ASEAN AEC 2015. Bahan tersebut antara yang dimuatkan dalam segmen Jendela ASEAN selepas ini. Ikuti laporannya bersama Husin Ismail. Di Myanmar baru-baru ini diadakan mesyuarat ke-22 Kumpulan Kerja ASEAN mengenai pemeliharaan alam dan biodiversiti. Menteri Kesatuan bagi Pemeliharaan Alam Sekitar dan Perhutanan Myanmar, U Win Tun, dalam ucapannya menegaskan rantau ASEAN dianggap sebagai rantau yang terbaik bagi kawasan pemeliharaan biodiversiti kerana menjadi tempat bagi 20% biodiversiti dunia meliputi kekayaan biodiversiti negara-negara ASEAN yang berbeza-beza. Semasa mesyuarat ini, pelbagai agenda dibincangkan, termasuk tentang kemajuan pelan pemeliharaan biodiversiti serta kerja yang dijalankan di rantau ASEAN. Mesyuarat yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Pemeliharaan Alam Sekitar dan Perhutanan dan Sekretariat ASEAN ini adalah sebagai langkah negara-negara ASEAN untuk memelihara alam semula jadi.
Hari Denggi Serantau ASEAN juga diadakan pada hari yang sama. Pejabat Promosi PKS Thailand mencadangkan pengeluar satu tambun satu produk OTOP harus membuat persiapan baik menjelang Komuniti Ekonomi ASEAN AEC pada tahun 2015. Mereka harus menetapkan sasaran yang jelas serta mewujudkan kredibiliti yang kuat terhadap negara-negara jiran. Pengeluar OTOP disaran untuk menjalankan kajian terhadap sambutan dan keperluan pelanggan demi menghasilkan produk yang akan memenuhi permintaan pelanggan tempatan dan asing. OTOP merupakan projek yang membolehkan penduduk menggunakan sumber yang dimiliki di daerah masing-masing bagi menghasilkan produk yang berkualiti yang juga sekaligus mengetengahkan identiti daerah dan meningkatkan taraf kehidupan mereka. Pejabat Promosi PKS kini merancang projek OTOP Plus yang bertujuan menyokong dan menggalakkan usahawan OTOP mengembangkan pasaran di negara itu dan negara luar. Producers to create credibility towards customers, partners, financial institutes, as well as neighboring countries. The management should have standard. Sepantas 2 minit, itu tempoh yang paling singkat untuk membuka dan menukar tayar kereta menggunakan sejenis alat mudah alih yang digelar Nati Noti yang dicipta oleh sekumpulan pelajar perempuan dari sebuah sekolah aliran agama di Ipoh, Perak, Malaysia. Idea untuk mencipta Nati Noti diilhamkan oleh 8 pelajar sekolah Raja Perempuan Tak Ayah bagi memudahkan golongan pemandu wanita menukar tayar kereta. Jika kebiasaannya untuk menanggalkan satu nat secara manual akan mengambil masa kira-kira 6 minit, tetapi penggunaan Nati Noti hanya mengambil masa 2 minit sahaja. Dengan hanya menggunakan besi katil asrama terbuang dengan kos sekitar RM30, inovasi ini telah memberikan kumpulan pelajar ini meraih pelbagai pengiktirafan dan anugerah. Paling membanggakan, beberapa buah syarikat tempatan sudah menunjukkan minat untuk membantu mengeluarkan produk berkenaan setelah alat ini dipatenkan 27 Mac lalu. 2012 serta pemenang anugerah emas pameran antarabangsa Pereka Muda 2012 di Bangkok. Paling membanggakan, beberapa buah syarikat tempatan sudah menunjukkan minat untuk membantu mengeluarkan. Di negeri Perlis, seorang tukang gunting masih mengekalkan harga gunting rambut serendah RM2 meskipun harga biasa bagi menggunting rambut di Malaysia kini adalah antara RM7 hingga RM15. Ibrahim Hassan atau lebih dikenali Pak Wan, 56 tahun, mempunyai kisah tersendiri untuk mengekalkan harga RM2 bagi kanak-kanak dan RM3 bagi orang dewasa. Pak Wan yang merupakan bekas polis tentera berpangkat Lance Corporal tidak berhasrat menaikkan kadar upah itu kerana lebih mementingkan khidmat kepada masyarakat. Kedai guntingnya yang terletak di pinggir jalan kampung Titi Tampang, Chuping sering menjadi tumpuan pelanggan setelah mula dibuka pada tahun 2000. Kedai yang dibuka pada tahun 2000 ini agak daif namun tidak menjadi masalah kepada pelanggan kerana yang penting harga murah dan layanannya mesra. Harga Di Melaka tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi rumah tradisional Melaka yang berusia lebih 100 tahun. Rumah yang terletak di Kampung Pengkalan Batu ini memiliki reka bentuk rumah tradisional Melayu yang indah. Juga dikenali sebagai rumah pelancongan, ia dibuka bagi kunjungan orang awam bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang. Pemilik rumah ini, Encik Tahir Baba dan isterinya Puan Rahimah Tumpang masih menetap di rumah pusaka ini meskipun menerima banyak kunjungan daripada para pelancong. Dengan hanya bayaran RM10 bagi setiap bas yang datang, rumah tradisional Melaka yang berada di bawah pengawasan Perbadanan Muzium Melaka ini pernah menerima kunjungan sehingga 70 bas sehari dengan membawa para pelancong tempatan China, Jepun dan Korea. Dunia Asia minggu ini berakhir di sini dengan harapan agar paparan-paparan yang disediakan dapat membuka minda sekaligus memberikan manfaat buat semua. Kita bersua lagi dalam Dunia Asia minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.